Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Majlis Darah Kampar, Adun Teja, YB Gopeng, YB Kampar. Apa cerita ni? Korang tak ikut ke tata cara penggunaan bahasa dekat signboard terutamanya kat taman-taman awam? Sekarang ini, kita perlukan penjelasan. Ini Malaysia tau, bukan negara China. Kita intro dulu. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini saya tengah berada dekat Kamp Kuala Razila dekat Gopeng, di mana ialah sekadar untuk healingkan sempena dengan Deepavali, bercuti-cuti bersama keluarga, menikmati air sungai yang betul-betul mendinginkan dan sebagainya. Jadi kalau anda ini orang kota macam saya yang hendak lari daripada hiruk pikuk kota untuk sesekali, mungkin anda boleh datang dekat Kuala Razila ini. Ini bukan iklan berbayar, saja cakap. Tetapi alang-alang saya berada dekat Gopeng ini kan, ramai juga di antara mereka yang bercuti dekat sini yang mengenali saya. Dan ada juga yang bercuti dekat sini merupakan orang tempatan Gopeng itu sendiri. Dan mereka telah berjumpa dengan saya, meminta saya untuk mengulas tentang perkara ini dan seterusnya bertanyakan kepada pihak-pihak yang berkenaan, adakah perkara ini wajar? Iaitulah berkenaan dengan penulisan bahasa dekat papan tanda ataupun tempat-tempat awam. Sekarang ini tuan-tuan dan sekalian, semua tahu signboard, tak kira signboard untuk tempat awam ke, dekat kedai-kedai ke sebagainya, semuanya tertakluk kepada Undang-Undang PBT. Dan menurut Undang-Undang PBT dekat Negeri Perak ini, signboard mestilah mula-mula ditulis dalam bahasa Melayu terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh bahasa-bahasa lain. Tak kira kalau letak bahasa Inggeris ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke, tak kisah. Yang penting bahasa Melayu itu mesti kena ada. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, tuan-tuan dan sekalian, syarat yang diletakkan oleh PBT untuk signboard-signboard dekat Perak ini ialah tulisan bahasa Melayu itu mestilah sekurang-kurangnya 30% lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa-bahasa lain. Sebagai contohnya, kalau ada 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India kan contohnya. So yang bahasa Melayu itu kena lebih besar at least 30% berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Dan ini paling penting untuk tempat-tempat awam. Sebagai contohnya dataran Gopeng ke ataupun Taman Permainan ke apa-apa kan. Mestilah bahasa Melayu itu jauh lebih besar tulisannya berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi dia telah tunjukkan saya satu gambar dekat dataran Gopeng. Anda perhatikan gambar ini. Tulisan Cina untuk dataran Gopeng itu jauh lebih besar dalam berada dekat atas. Tetapi jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil. Bahasa Tamil tu kita fahamlah kan sebab memanglah itu merupakan bahasa ketiga. Tetapi tulisan bahasa Cina itu jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dekat signboard dataran Gopeng tersebut. Dan ini telah menyalahi Undang-Undang PBT itu sendiri. Satu contoh mudah saya nak bagi sekadar untuk perbandingan. Anda tengok signboard untuk kedai arak ini. Walaupun kedai arak, tetapi inilah sebenarnya undang-undang yang telah ditetapkan oleh PBT. Tulisan bahasa Melayu itu jauh lebih besar dan diletakkan di kedudukan tertinggi berbanding dengan tulisan bahasa Cina di bawahnya. Dan benda itu, ini yang saya tunjuk ni, ialah merupakan kedai persendirian, restoran persendirian. Tetapi yang dekat dataran Gopeng, tempat awam, public place, boleh pula menyalahi Undang-Undang PBT. Apa cerita sekarang ini Majlis Darah Kampar? Adakah ketika mereka buat signboard ini, anda tidak ada sebarang QC, check ke sebagainya, tengok ikut peraturan ataupun tidak? Kita perlukan penjelasan daripada Majlis Darah Kampar. Kita perlu penjelasan daripada Adun Teja, iaitu Cah Lingkang, yang merupakan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Perak. Kita perlukan penjelasan daripada ahli Parlimen Gopeng iaitu Dr. Lee Boon Chye. Kita perlukan penjelasan daripada ahli Parlimen Kampar iaitu Koh Chung Sen. Kita minta mereka ini bagi penjelasan macam mana signboard untuk tempat awam seperti dataran Gopeng ini menyalahi Undang-Undang PBT, iaitu tidak meletakkan bahasa Melayu di tempat tertinggi dan juga tulisan bahasa lain lebih besar berbanding tulisan bahasa Melayu itu sendiri. Benda ini tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang mustahil dah terlepas pandang. Sangat-sangat mustahil. Sebab of course setiap pembinaan ini mestilah kena ikut perundangan, betul tak? Sedangkan kita nak bina tugu tepi jalan pun kena ikut undang PBT. Apatah lagi untuk bina benda sebesar macam tembok untuk dataran Gopeng ini. Lagilah of course akan ada pihak daripada majlis daerah, dari PBT untuk pantau benda ini ikut spesifikasi ataupun tidak. Dan anda kata kalau tak ikut spesifikasi, tak bolehlah macam tu. Tapi sekarang benda berlaku sebaliknya. Ianya tidak ikut spesifikasi. Papa Beri, bukankah dekat dataran Gopeng itu ada tulisan Gopeng besar-besar di satu huruf? Itu lain cerita. Itu sekadar satu hiasan tepi. Tapi ini, bila kau letakkan pelbagai bahasa di satu tempat, bahasa Melayu wajib berada di tempat tertinggi dan wajib tulisannya jauh lebih besar berbanding dengan bahasa-bahasa lain.
Ini bukan resis tau. Ini ikut undang-undang, ikut perlembagaan kita, ikut perundangan kita. Kalau undang-undang pun kau terketi nak ikut, kalau perlembagaan pun kau terketi nak turut, dan macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai orang Malaysia? Macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai ahli majlis dan sebagainya? Macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai adun ataupun ahli parlimen dekat dalam negara Malaysia ini? Jadi sekali lagi, benda ini walaupun nampak macam alah remeh je kan, tetapi benda ini sebenarnya besar sebab ianya melibatkan undang-undang, melibatkan peraturan dan juga melibatkan perlembagaan itu sendiri. Jadi kita minta penjelasan daripada Majlis Daerah Kampar, minta penjelasan dari Adun Teja, minta penjelasan daripada YB Gopeng, minta penjelasan dari YB Kampar. Kenapa benda ini boleh terjadi? Benda yang sepatutnya tak patut terjadi, ianya boleh terjadi di bawah pengawasan anda semua. Tidak ada sesiapa pun yang bebas dan berada di atas undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dahlah baru-baru ini kecoh dekat Perak, dekat Teluk Intan, kibaran bendera China dekat salah satu majlis yang tidak ada permit. Ini pula terjadi, tuan-tuan dan sekalian, dan benda ini saya cakap terus terang tidak boleh dimaafkan. Kenapa? Kerana ianya sangat-sangat obvious. Ke orang-orang Perak ini kan, MP Perak, DAP Perak sebagainya sebagai contohlah kan, beranggapan bahawa kerajaan ini kerajaan mereka, walaupun mereka bukan MB tapi kerajaan mereka. Mereka majoriti kerajaan ni kan. Jadi mereka boleh buat apa sahaja mereka suka. Maklumlah, mereka kan banyak khadam. Khadam mereka pun ada yang cakap macam ni, betul tak? Entahlah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.